Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kami kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kami menyiapkan tugasan yang telah diberikan, iaitu kesukarelaan, cadangan dan strategi melahirkan generasi cinta masyarakat. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami bagi subjek ini, iaitu Ustazah Fadilah Adibah Ismail, kerana banyak membantu dan memberi idea bagi kami menyiapkan tugasan ini. Kumpulan 7 terdiri daripada Muhammad Firdaus bin Muhammad Fauzi, saya Nurin Aiza binti Abdul Aziz, Muhammad Syami Syakir bin Baharuddin dan Nasrul Ishaq Nasir. Perkataan sukarela diambil dari kamus dewan yang bermaksud dengan kehendak, sendiri, tidak dipaksa-paksa, tidak dikerah dan dengan rela hati. Sukarelawan pula bermaksud individu atau satu kumpulan yang bersedia menghula tenaga tanpa mengira bentuk bantuan dalam apa jua usaha kemanusiaan, kerja kemasyarakatan atau khidmat sukarela. Sukarelawan perlu mempunyai minat mendalam terhadap aktiviti yang bertujuan membantu orang lain dan perlu terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Sukarelawan tidak boleh mengharapkan sebarang bentuk ganjaran tetapi melakukannya dengan seikhlas hati bagi memenuhi hasrat yang mereka fahami dan ianya untuk kepuasan diri mereka sendiri. Mereka-mereka inilah wira yang tidak didendang. Mereka juga menjadi barisan hadapan negara yang sanggup berkorban menyalurkan segala bentuk bantuan yang diperlukan. Semangat sukarelawan bukanlah satu perkara yang baru dan asing dalam masyarakat kerana ia telah menjadi sebahagian daripada kebiasaan kehidupan masyarakat sejak zaman berzaman lagi. Kajian literatur. Menurut beberapa kajian literatur yang diambil, sukarelawan ditafsirkan sebagai satu pekerjaan atau kerja atau aktiviti yang dilakukan oleh seseorang individu tanpa mengira atau mengharapkan balasan atau ganjaran khususnya dalam bentuk kewangan. Ganjaran daripada aktiviti sukarelawan selalunya bergantung kepada individu yang melakukan aktiviti tersebut. Banyak disebut dalam beberapa literatur bahawa ganjaran yang diperolehi oleh para sukarelawan adalah berbentuk motivasi diri, kepuasan diri dan sifat semula jadi individu itu ingin membantu golongan yang memerlukan khidmat ataupun kepakaran mereka. Seperti contoh, kita dapat lihat apabila negara mengalami bencana banjir misalnya. Ramai individu yang memerlukan bantuan tanpa mengira balasan balik ataupun ganjaran. Mereka datang membantu atas dasar mereka mempunyai keupayaan seperti bot atau mempunyai kedai barangan runcit ataupun hanya kerana ingin membantu orang dalam kesusahan. Pertolongan yang diberikan tanpa mengira latar belakang atau status seorang itu. Terdapat beberapa literatur yang membincangkan bahawa terdapat beberapa faktor dorongan yang mendorong seseorang itu mahu melakukan aktiviti secara sukarela. Dorongan tersebut hadir dari dalaman ataupun berdasarkan faktor luaran. Antara faktor-faktor dalaman yang mendorong seseorang itu melakukan aktiviti secara sukarela adalah seperti kepuasan diri, keseronokan, pengalaman yang lalu, sifat ingin membantu atau mencari pengalaman yang baru. Faktor dorongan luaran adalah seperti contoh, seperti tauladan yang diberikan oleh orang sekeliling seperti keluarga maupun rakan karib. Setengah individu melakukan kerja-kerja sukarelawan juga adalah disebabkan ingin memenuhi rasa masa terluang hujung minggu dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Untuk melakukan kerja sukarelawan, tidak dinafikan bahawa persediaan mental dan fizikal perlu kuat. Motivasi adalah kunci utama untuk seseorang itu untuk terus melakukan kerja secara sukarela tanpa mengharapkan apa-apa balasan atau ganjaran, khususnya dalam bentuk wang ringgit. Untuk mewujudkan generasi cinta masyarakat, sifat sukarelawan perlu dipupuk dari bangku sekolah lagi, ibarat patah Melayu melentur buluh biarlah dari rembungnya. Dan sifat itu bukan sahaja hanya difokuskan kepada anak-anak kecil, keluarga juga perlu menunjukkan contoh teladan yang baik bagi memastikan anak-anak dimotivasikan dengan pekerjaan tanpa upah. Begitu acuan, begitulah kuihnya. Metodologi kajian.
kajian kami tidak terhad kepada satu kawasan geografi. Kami membahagikan temuduga kami kepada dua bahagian, iaitu kawasan bandar dan luar bandar. Ini adalah untuk kami mengambil data yang lebih daripada peserta kami, dan kami tidak mengehadkan calon temuduga kami kepada umur, jantina dan juga status. Kertas kerja ini mengalu-alukan semua sukarelawan kerana ia mengumpulkan maklumat yang kami ingin, dan sampel terdiri daripada 20 peserta secara bersemuka dan 30 peserta secara dalam talian. Ini bermakna kami mempunyai 50 responden dalam kajian kami, dan secara keseluruhan 18 lelaki dan 32 wanita menjawab tinjauan kami, dan kami membahagikan soal selidik kepada beberapa peringkat umur seperti di dalam jadual. Okay. Mereka terdiri daripada berbagai jenis peringkat umur. Ia terdiri daripada pelajar, manakala selebihnya adalah pekerja. Peserta bahagian A adalah terdiri daripada pelajar sekolah, kolej atau universiti. Bahagian B adalah golongan bekerja atau pelajar yang baru tamat belajar. Bahagian C terdiri daripada kerja atau peniaga, manakala bahagian D adalah cenderung kepada pesara. Kajian secara bersemuka dijalankan di kawasan bandar dan luar bandar. Ini bertujuan untuk kami mengumpul maklumat adakah persekitaran memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Tinjauan kami dibuat dalam dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Ini membolehkan setiap individu yang ditemuduga dapat memahami soalan kami, dan kami juga menggunakan Google Form sebagai perantara untuk kami menemuduga ataupun mengumpul maklumat secara dalam talian. Okay, 3 soalan pertama kami adalah untuk memisahkan peserta dalam kumpulan berdasarkan jantina, umur dan profession. Perbezaan ini membolehkan kita membandingkan kemudian jawapan mereka dan melihat sama ada faktor itu lebih dominan kepada kumpulan daripada yang lain. Soalan-soalan lain bertujuan untuk mengenal pasti jenis kawasan tempat tinggal yang telah disertai oleh peserta, dan kami menganalisis dengan maklumat lain. Temu buat ini individu secara direka untuk dalam bentuk soalan terbuka dan tutup dengan 10 sukarelawan. Temuduga ini mengambil masa purata 10 minit setiap satu sesi dan direkodkan untuk membantu kami memperdalam dan memahami, untuk kami menambah contoh ataupun mengeluarkan analisis kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syam Syakir bin Baharudin dan saya akan membincangkan tentang dapatan, kajian dan perbincangan. Hasil dapatan kajian ini mendapati aktiviti kesukarelawan amatlah sinonim dengan sikap cinta masyarakat dalam diri seseorang individu. Cinta masyarakat merupakan satu sikap di mana diri selesa hidup dalam masyarakat berbilang kaum, umur dan jantina. Kajian ini mendapati individu yang rajin menyertai aktiviti kesukarelawan akan membuatkan diri mereka dekat dengan masyarakat sekaligus memupuk sikap cinta masyarakat dalam diri mereka. Kajian ini juga mendapati pelbagai cabaran melahirkan generasi cinta masyarakat, kesan daripada tiadanya sikap cinta masyarakat, dan cadangan ataupun strategi melahirkan generasi cinta masyarakat.
Yang pertama adalah cabaran melahirkan generasi cinta masyarakat. Generasi cinta masyarakat di dunia, terutama di Malaysia, amatlah sukar dijumpai pada masa kini kerana faktor perubahan era moden pada masa kini. Terdapat pelbagai cabaran dalam membentuk semangat cinta masyarakat pada sebuah generasi dan ianya menjadi penghalang bagi melahirkan generasi cinta masyarakat. Persoalannya, apakah cabaran-cabaran untuk melahirkan generasi cinta masyarakat pada masa kini? Yang pertama adalah pengaruh teknologi terhadap interaksi sosial. Contoh teknologi ataupun boleh dikenali sebagai gadget adalah telefon pintar, tablet, komputer riba, media sosial dan lain-lain. Memang tidak dapat dinafikan lagi. Gadget merupakan satu kemudahan kepada manusia untuk berkomunikasi, terutama kepada orang yang jauh dengan diri mereka. Namun yang demikian, penggunaan gadget juga memberi kesan negatif kepada setiap golongan individu. Hal yang demikian adalah kerana bila seseorang itu leka menggunakan gadget, mereka juga akan mengabaikan interaksi secara bersemuka ataupun lebih sesuai dikatakan mereka kurang bersama dengan orang sekeliling yang berada pada ruang yang sama dengan mereka dan mereka lebih suka untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh dengan mereka menggunakan telefon pintar. Sebagai contoh, kanak-kanak pada zaman ini kurang melibatkan diri dengan aktiviti gotong royong di kediaman mereka kerana diri mereka terlalu sibuk dengan bermain permainan video di telefon pintar mereka. Cabaran kedua adalah kehidupan segelintir masyarakat yang sibuk dengan kerjaya. Beban kerja di serata dunia, termasuk Malaysia, menunjukkan peningkatan terutama pada kerja-kerja tempat kerja yang terletak di kawasan kuarter dan juga pada agensi swasta. Memang tidak dapat dinafikan lagi, masyarakat sekarang lebih mengejar kekayaan kerana kos sara hidup yang kian meningkat naik. Kesibukan bekerja akan membuatkan masa seseorang individu tersebut terhad dan mereka tidak akan berkesempatan untuk melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti kesukarelaan. Seterusnya, cabaran ketiga adalah ibu bapa yang meletakkan harapan tinggi kepada anak-anak untuk meraih keputusan yang cemerlang di dalam akademik sehingga membuatkan masa anak-anak mereka hanya terhad kepada belajar dan tiada masa untuk melakukan aktiviti kesukarelaan. Sebagai contoh, ada situasi di mana ibu bapa yang mengatur hidup anak-anak mereka dengan pada waktu pagi akan menghantar mereka ke sekolah kebangsaan dan pada waktu petang menghantar ke sekolah agama rakyat dan pada waktu malam pula mereka lebih suka untuk anak-anak mereka menyiapkan kerja-kerja rumah dan mengulang kaji pelajaran. Namun yang demikian, tidak cukup pada hari waktu bersekolah. Pada hari hujung minggu juga, ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke pusat tuition dan lebih suka anak-anak untuk belajar di hujung minggu dan membuatkan anak-anak tidak sempat untuk merasakan aktiviti kesukarelaan di Malaysia. Cabaran yang terakhir adalah kerana adanya kegiatan aktiviti sosial yang berluasa. Salah satu masalah pada negara yang mempunyai pelbagaian kaum, budaya dan agama seperti Malaysia adalah masalah perkauman. Masalah perkauman kebiasaannya berlaku kerana adanya segelintir individu yang berniat jahat untuk mencetuskan api perkauman dengan niat untuk memecah belahkan perpaduan yang ada di Malaysia pada waktu kini. Dan bila satu isu perkauman berlaku, ia akan membuatkan perasaan cinta masyarakat di Malaysia sukar untuk dipupuk untuk generasi-generasi muda pada masa kini kerana mereka juga terhasut dengan isu perkauman ini. Seterusnya adalah kesan daripada tiadanya sikap cinta masyarakat. Kesan yang pertama adalah semakin berkurangnya amalan kemasyarakatan dipupuk pada diri seseorang individu. Ini adalah disebabkan kurangnya didikan daripada ibu bapa kerana kebanyakan ibu bapa pada masa kini sibuk dengan kerja mereka. Kesibukan kerja ibu bapa itu menjadi penghalang untuk kanak-kanak menjadi masyarakat yang penyayang. Kekurangan masa untuk bertemu dengan jiran-jiran menyebabkan mereka menjadi seorang yang tidak mesra dengan jiran-jiran mereka. Yang kedua adalah wujudnya pelbagai gejala sosial di kalangan remaja generasi kini.
Ramai remaja yang terpalit dengan masalah gejala-gejala sosial seperti melepak, putus sekolah, vandalism dan lain-lain. Remaja yang terpalit dengan isu ini tidak lagi berminat untuk menyertai aktiviti kemasyarakatan ataupun kesukarelawan kerana mereka sudah lebih suka membuat aktiviti-aktiviti yang kasar seperti vandalisme itu. Kesan yang ketiga adalah permasalahan pengabaian orang tua ataupun warga emas berlaku. Golongan orang tua tidak mampu bekerja, bahkan segelintir orang tua tidak mampu untuk menguruskan diri mereka sendiri. Oleh yang demikian, ia akan membuatkan anak-anak untuk terpaksa untuk menjaga mereka dan membuat anak-anak itu merasa susah untuk menjaga mereka. Jadi ramai anak-anak yang tidak akan menyusahkan diri mereka untuk membantu ibu bapa ini dan mereka akan mengabaikan ibu bapa mereka. Akhir sekali adalah institusi keluarga akan runtuh dan berpecah belah. Contoh institusi keluarga yang runtuh adalah berlakunya isu penindasan, penderaan dan perceraian berlaku dalam sesebuah keluarga disebabkan tiadanya sikap cinta masyarakat dipupuk dalam diri mereka. Yang ketiga adalah cadangan ataupun strategi bagi melahirkan generasi cinta masyarakat. Yang pertama adalah peranan ibu bapa. Anak-anak diibaratkan seperti kain putih. Sekiranya ingin menghasilkan seni yang cantik, maka perlulah dicorakkan dengan betul. Begitu juga dengan anak-anak. Sekiranya ibu bapa mengajar untuk anak-anak membantu semasa mereka kecil, jadi sehingga dewasalah mereka akan ada sifat untuk membantu orang lain. Yang kedua adalah sistem pendidikan. Banyak kajian menyatakan bahawa kanak-kanak lebih banyak menghabiskan masanya di sekolah berbanding di rumah kerana ibu bapa yang sibuk. Jadi, bagi membantu ibu bapa yang sibuk, cikgu-cikgu juga boleh memastikan kanak-kanak di bawah jagaannya dapat memupuk sifat kasih sayang antara satu sama lain. Yang ketiga adalah rancangan aktiviti kemasyarakatan. Antara contoh yang boleh diketengahkan adalah seperti aktiviti rumah terbuka. Untuk melaksanakan aktiviti rumah terbuka ini, kita boleh mengamalkan aktiviti gotong royong, iaitu beramai-ramai bergotong royong dalam memastikan program itu berjaya. Dengan adanya aktiviti gotong royong, ia akan mengeratkan silaturahim sesama manusia. Dan akhir sekali adalah peranan media massa. Media massa merupakan instrumen yang amat penting pada masa kini kerana ianya digunakan untuk menyampaikan mesej-mesej yang penting pada orang ramai dan golongan masyarakat. Hampir semua golongan menggunakan media massa ini. Jadi media massa perlulah memberi mesej-mesej tentang cinta masyarakatan ini untuk masyarakat ikut. Kesimpulannya, dapatlah dirumuskan bahawa konsep budaya kesukarelawanan dalam masyarakat adalah penting. Ini adalah kerana ahli sukarelawan merupakan satu ejen yang dinamik yang boleh mencetuskan transformasi sosial dalam masyarakat serta mewujudkan perubahan yang positif di dalam pembangunan sesebuah negara. Ianya juga disarankan agar agensi-agensi kerajaan untuk membentuk dasar-dasar kerajaan yang boleh memberi fokus terhadap elemen kesukarelawanan untuk menggalakkan ahli masyarakat terlibat secara langsung dengan corporate volunteering. Masyarakat juga digalakkan agar semua ibu bapa, pihak sekolah dan guru-guru agar mendorong pelibatan golongan-golongan muda dalam kerja-kerja sukarelawan, bermula daripada bangku persekolahan lagi. Akhir kata, golongan para pendidik perlulah mengambil kesempatan ini untuk menyuntik semangat kesukarelawanan di dalam kalangan belia. Sekian itu saja persembahan daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.